Untuk makluman anda, bila kita sebut tentang keusahawanan, sebenarnya pagi ni kita ada problem. Rakan-rakan semua, bila kita sebut tentang takut kan, kita nak explain tentang macam mana kita nak naikkan keyakinan kita. Tapi sebelum tu, saya just nak kongsikan dengan anda satu kisah. Yang mana kisah ni insyaAllah akan menjadi pengajaran kita untuk kita semua insyaAllah. So rakan-rakan semua, sebelum saya buat apa yang saya buat sekarang, saya Alhamdulillah sebelum ni selalu menjadi pengacara majlis. Saya explore saya punya potensi ni sebagai seorang pengacara majlis ataupun MC. Ada tak yang dalam Zoom ni merupakan seorang pengacara majlis? Anda boleh komen. MC, EMC, ada tak yang selalu jadi MC? Tak kisahlah di organisasi anda ke ataupun anda adalah merupakan seorang professional MC, ada tak? Masyidah Puan Masyidah, ada tak? Aha. Alright. Thank you so much. Baru first time belajar jadi MC. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya dulu selalu mengajarkan majlis lah. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Ustaz Setiwa, it's okay, so, kita pun baru bermula. So untuk makluman tuan-tuan dan puan, dulu saya selalu mengajarkan majlis. Dan Alhamdulillah saya telah mengajarkan banyak majlis. Majlis-majlis yang disempurnakan oleh Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri Besar, Menteri-Menteri Kabinet dan banyak lagi lah internationally dan national level. So ada satu program ni namanya Convention ni saya dah nak sebut lah sebab nanti ada orang Google kan, convention apa Tuan Rizal punya ni kan. Dan untuk makluman yang bahagia Datuk, yang bahagia Datin, Prof, Doktor, tuan-tuan dan puan, convention ni adalah convention yang bercakap tentang keusahawanan. Dan dalam convention ni dia ada 4 keynote speaker. Ada berapa keynote speaker tuan-tuan dan puan? Ada 4 keynote speaker. Yang pertama, yang berbahagia Datuk Dr. Rusli Abdullah, Chef Lee. Chef Lee ni, kalau tuan-tuan dan puan selalu baca buku dia, Jutawan Senyap, Kisah dari Bogor dan banyak lagi lah Anda boleh Google and I do believe some of us ataupun most of us tahu siapa dia Chef Lee. In fact, Chef Lee ni juga adalah salah seorang guru saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, adalah yang bahagia Tuan Haji Ali, CEO Al Ihsan. So ini adalah keynote speaker yang ada dalam convention. Yang ketiga dan keempat, rahsia. Kenapa saya rahsiakan? Sebab it's about them lah. It's about one of them. Tuan-tuan dan puan, sebagai seorang pengacara majlis, sebelum majlis itu berlangsung ataupun sebelum event, kita akan buat assignment. So assignment yang saya buat masa itu adalah, saya nak tahu apakah biodata kita punya speaker, keynote speaker, supaya masa kita nak jemput nanti, kita boleh baca biodata dia ataupun kita nak memperkenalkan kita punya keynote speaker. Dipendekkan cerita, Datuk Dr. Rusli ni saya dah dapat daripada Google. Tuan Haji Ali ni saya dah dapat daripada Google. Yang ketiga dan keempat, yang seorang tu saya dah dapat, tapi yang seorang ni saya terfikir one of my friend pernah kerja dengan dia tau. Dia seorang Datuk. So Datuk lah kita panggil Datuk. So saya pun tanya, kebetulan one of my friend pernah kerja dengan dia. So saya pun rank my friend. So saya pun call dia. Saya pun call my friend yang pernah bekerja dengan Datuk ni. So saya pun tanya, bro, Assalamualaikum, apa khabar? So my friend bilang, salam, apa khabar bro, apa cerita? So saya pun tanya, Alhamdulillah, macam ni lah. Aku nak tanya lah, dulu kau pernah kerja dengan Datuk kan? Saya tanya macam tu. Dan kemudian dia pun kata, pernah. Kenapa So saya pun tanya dia, aku nak tahulah, Datuk ni macam mana sebab aku nak buat aku punya tax MC. Dia ni nanti akan jadi keynote speaker dalam satu convention ni. So aku nak tahu, dia ni macam mana So tuan-tuan dan puan, berapa ramai nak tahu apa yang kawan saya cakap? Berapa ramai nak tahu? Boleh saya tahu? So dia cakap macam ni, bro, kau kena hati-hati bro. Siapa? Kena hati-hati? Kenapa Dan dia pun kata, Datuk ni, dia adalah orang yang before time. Jadi kalau kau lambat, habis. So saya pun kata, okay. So standard lah kan, orang-orang berjaya dia mesti punctual. Bukan punctual, tapi dia before time. Dan satu lagi, Datuk ni dia kata, kau kena ingat, dia adalah orang yang outspoken. Outspoken maksud aku adalah, kalau dia tak puas hati, dia akan komplain kau depan-depan orang. Dan kau boleh jadi malu tau dengan dia. So saya pun kata, okay, itu je ke? Dia kata, itu je lah, kau kena hati-hati. So saya pun kata, so macam normal lah kan orang-orang berjaya, orang-orang yang dah
dah satu level dengan. So saya pun kata, okay, no worries, saya kata. Saya pun cool. Dan kemudian saya pun dapat informasi daripada my friend tentang Datuk ni, dan kemudian saya pun buat saya punya tax exemption. Dipendekkan cerita, hari kejadian berlaku kan, hari kejadian di mana convention itu berlangsung. Tuan-tuan dan puan, saya sampai di tapak convention ataupun di dewan convention masa tu sebelum syuruk. Sebelum syuruk ni kita tahu kan masih gelap lagi. Dan the best part, Datuk ni dah sampai dulu. Macam memang betul lah, dia memang before time. So saya parking kereta saja di dewan convention. So saya ambil beg saya pun pergi nak masuk dewan convention. Datuk, Assalamualaikum Datuk. Saya kata, Waalaikumsalam. So kami pun bersalam lah. Memang betul dia ni before time. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, convention tu berlangsung pada pukul 10 pagi. So bayangkan sebelum syuruk dia dah sampai dah. So kami pun berborak. Tu apa khabar tu? Daripada mana tu? Daripada rumah je, dia kata. Dia pun berborak, kami pun exchange card. Dan tuan-tuan tak lama organizer pun datang usher kami untuk pergi ke dewan menunggulah ataupun holding room. So tak lama ada salah seorang ustaz, Ustaz Fathuri Salahuddin. Fathuri Salahuddin ni dia penulis buku Mudahnya Menjemput Rezeki yang ada gambar semut tu kan. So dia pun datang sekali masa tu, dan Ustaz Fathuri Salahuddin ni dia akan memberikan tazkirah pagi pukul 9 sebab convention tu berlangsung pada pukul 10 pagi. Jadi pukul 9 sementara menunggu peserta-peserta penuh dalam dewan, so dia diisi dengan slot tazkirah pagi. So kami pun berbual lah, saya, Datuk dengan Ustaz Fathuri Salahuddin. Kita orang borak, tak sedar dah pukul 8 dah. So saya pun kata, Datuk, Ustaz, saya minta diri dulu lah Ustaz, saya nak pergi dewan, saya nak check sound system apa semua. So saya pun bangun dan saya pun pergi ke dewan. So masa saya pergi dewan, saya pun buat kerja yang saya patut buat, sound check apa semua. Dan tak lama peserta-peserta dah semakin datang. Peserta-peserta ada yang dah mendaftar, dan saya pun buat welcoming speech ataupun buat housekeeping announcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan yang baru tiba. Selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan ke convention dan kepada tuan-tuan dan puan, anda boleh masuk ke dalam dewan dan mengambil tempat dan mengisikan ruangan-ruangan yang berada di hadapan terlebih dahulu. Terima kasih, saya kata. So, rakan-rakan semua, bila berlalu masa, semakin ramai orang masuk, semakin ramai orang register, dan semakin ramai orang memenuhi dewan lah. Pukul 8.45, saya pun buat housekeeping announcement sekali lagi. So saya kata, okay, tuan-tuan dan puan, kepada yang baru tiba, selamat datang diucapkan. Dan pada anda yang masih berada di luar, mohon untuk masuk ke dalam dewan dan mengambil tempat, kerana majlis kita akan berlangsung tepat pukul 9 dan kita akan sama-sama mendengar tazkirah daripada Ustaz Fathuri Salahuddin. So orang pun dah semakin banyak dalam dewan. Ngam-ngam pukul 9, saya pun terus mula acara. Alright, saya pun terus mula acara. Saya pun start. Convention tu start pukul 10. So, yang pagi ni adalah sesi selingan lah, which is Ustaz Fathuri Salahuddin. So, pukul 9 saja, Ustaz Fathuri pun dah ready. Saya pun dah dapat queue daripada manager, floor manager. So, saya pun terus start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang bagi Datuk, yang bagi Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang ke convention. So, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Dan pagi ini kita sangat bertuah kerana sebelum kita mendengar ataupun sebelum kita memulakan sesi convention kita pada pukul 10, kita akan sama-sama mendengar satu tazkirah pagi yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fathuri Salahuddin. Dan untuk makluman anda, so saya pun explain sedikit biodata Ustaz Fathuri Salahuddin, dan selepas itu saya jemput. Dipersilakan yang bahagia Ustaz. So Ustaz pun naik ke pentas, so saya pun duduk dekat tepi pentas lah. Tuan-tuan, habis saja Ustaz Fathuri punya sharing session daripada pukul 9 sampai 9.45. So dia pun kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun turun. So saya pun take over the stage. So saya pun kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi Ustaz. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita akan berhenti rehat seketika for 15 minutes untuk minum pagi dan dijemput kepada anda semua peserta-peserta convention untuk pergi ataupun untuk menikmati minum pagi yang berada disediakan di luar. Dan kita akan masuk semula ke dalam dewan tepat pukul 10 pagi dengan keynote speaker yang pertama. So dipersilakan untuk menikmati minum pagi. Dipersilakan. So dia pun bangun yang dalam dewan. Dan tuan-tuan, Datuk yang ni,
Datuk Seri, Datuk Seri pula tersebut pula. So Datuk Seri ni, so dia dekat bawah tau. Dan first keynote speaker adalah dia pukul 10. Dan kan kawan saya kata dia adalah orang yang apa dia tuan-tuan? Orang yang adalah before time. Jadi saya punya kepala ataupun dalam in my mind saya kata pukul 10 memang kena sharp lah, pukul 10 kena mula. Jadi pada Zita betul lah on time. So saya pun di bawah stage dan saya pun courtesy dekat dia. Datuk, saya nak tanya Datuk, kita punya program ni, Datuk punya keynote speaker, Datuk nak proceed pukul 10 ke ataupun kita nak anjakkan sikit? Mungkin kita nak bagi anjakkan sikit ke pukul 10 lebih ke? So macam mana Datuk? So dia pun kata, okey, pukul 10. So saya pun okey, saya take note. Saya pun berundur, saya pun naik balik ke pentas lah. Pukul 9.55, saya dah buat housekeeping announcement kepada orang-orang yang masih berada di luar. So saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, tuan-tuan dan puan. Kepada yang telah menikmati minum pagi, anda boleh masuk semula ke dalam dewan dan mengambil tempat kerana majlis kita akan bermula tepat pukul 10 pagi. Terima kasih. So orang pun daripada luar dah berpusu-pusu masuk semula ke dalam dewan dan mengambil tempat. Dan ngam-ngam pukul 10 tuan-tuan, tepat pukul 10 saya terus mula. Dan pukul 10 tu saya dapati dewan tak penuh lagi tau. Dewan mungkin dalam 700 orang lah dan dalam dewan tu maksudnya dalam 70% lah, dalam 70%. Another 30% orang masih berada di luar. Kalau kita tengok masa tu since pintu dewan tu besar, jadi kita boleh nampak dekat luar masih ada orang macam borak-borak, chit-chat, exchange card. So kita nampaklah aktiviti dekat luar dewan tu. Tapi since saya tahu Datuk Seri ni dia adalah orang yang apa dia teman-teman? Orang yang before time atau punctual, saya teruskan juga. Pukul 10 sharp, saya teruskan. So, ngam-ngam pukul 10, saya pun buka majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Seri, yang bahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam convention pada hari ini. Dan kita semua sedia maklum, pada hari ini kita sangat bertuah kerana pada pagi ini kita akan mendengar perkongsian daripada seorang yang sangat berjaya, sangat luar biasa. Beliau merupakan, so saya pun explain lah dia punya biodata kan. Explain. Dan untuk itu, majlis dengan sukacitanya jemput yang berbahagia Datuk Seri untuk menyampaikan perkongsian. Dipersilakan. So, dia pun bangun dan dia pun bagi signal. Dia kata, maksudnya dia minta saya punya mic kan. So saya pun cabutlah mic saya. So saya pun bagi dengan Datuk Seri pergi bawah dan kemudian saya pun beralih ke tepi. So Datuk Seri ni pun bangun, dia pun pegang mic. Dia pun tengok sekeliling. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita berada dalam convention keusahawanan. Untuk makluman anda, bila kita sebut tentang keusahawanan, sebenarnya pagi ni kita ada problem. Dan problem kita adalah MC. Saya macam, aku salah dengar ke? Tapi macam kita boleh kontrol lagi kan? Dia kata, sebenarnya untuk makluman anda, program kita, masalahnya adalah MC. Dan kemudian dia pun teruskan, sepatutnya you sebagai MC, you sepatutnya bagilah masa dia orang mingle around. Keusahawanan is all about networking. Bagi dia orang bernetwork. Ini tak, pukul 9 dia terus mula. Bukan dia dah kata okey kata dia. Masa tu tuan-tuan memang saya rasa macam ya Allah, memang malu gila. Dan masa tu kita boleh dengar lah audio macam saya tak pastilah sama ada mungkin dia orang setuju ke, tapi yang sudah nyatanya tuan-tuan memang saya punya air muka jatuh lah. Dia memang emotional damage ataupun memang saya memang demotivate lah masa tu. Dan masa tu tuan-tuan saya kata macam bukankah dia kata tadi okey, but then again lah dah bos besar kata macam tu kan. So dia pun cakap lah dan kemudian dia pun teruskan lah apa kata-kata dia. Dan masa tu saya tak boleh macam Allah, aku tak boleh brain lah kenapa.
Tapi alhamdulillah tuan-tuan, along the way saya berjaya. Habis saja dia punya keynote speech yang pertama, Datuk Seri punya sesi pertama, saya manage untuk kawal emosi saya lah. Walaupun dalam hati, ya Allah, Tuhanku, aku tengok dia ni besar kecil je, ya Allah. Masa itulah. Tapi alhamdulillah kita manage untuk mengawal emosi itu. So habis saja dia punya keynote speaker, so saya pun take over. Terima kasih yang bagi Datuk Seri. Kita bagi satu tepukan murah pada yang bagi Datuk. Kita semua sedia maklum tu. Kita pun dah selesai dan kita pun jemput speaker yang kedua. Dan tuan-tuan, hari itu, convention itu tak sama macam convention lain ataupun event-event lain. Kenapa? Sebab selalunya kalau ada event, saya akan mingle around. Kalau ada break ke, saya akan pergi mingle around. Kalau ada break ke, saya akan pergi buat networking. Tapi hari itu memang saya tak buat networking langsung. Sebab apa? Sebab saya malu, tuan-tuan. Saya takut nanti, kalau saya mingle around, nanti orang yang jumpa saya kata, Tuan Rizal, kenapa pagi tu Tuan Rizal buat salah jadi tuan-tuan boleh feel tak saya punya emosi masa tu. In fact, tuan-tuan, masa makan pun saya makan dekat backstage je. Makan backstage. Dan masa solat, saya pergi surau, selepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dah tak doa dah. Saya terus pergi backstage sebab tak nak berselisih dengan orang. Sebab kalau kita takut kalau berselisih dengan orang, nanti orang tanya, Tuan, kenapa Tuan salah tadi? So that was my in my mind masa tu. Ini kan cerita, habis saja convention tu pukul 5:30 macam tu, so saya pun tutup majlis. So tuan-tuan dan puan, bagi pihak majlis kami ingin memohon jutaan kemaafan sekiranya terdapat keterlanjuran di sepanjang convention ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Thank you so much tuan-tuan. So habis saja majlis, wrap up, dan kemudian saya pun terus nak balik. Dan selalunya tuan-tuan dan puan, kalau habis event, selalunya saya akan jumpa dengan event organizer. So of course lah tanya kan, how was my performance? Dan of course untuk minta balance payment lah. Tapi hari tu memang saya tak nak berjumpa langsung dengan event organizer. In fact saya memang tak jumpa langsung dengan orang. Sebab apa? Teman-teman? Sebab saya takut nanti event pagi tadi ataupun situasi pagi tadi orang akan ungkit semula. Takut nanti luka lama berdarah kembali. Macam tu lah kan. So masa tu saya pun kata, aku nak terus balik lah. Aku risau nanti orang cakap lah kan pagi tadi punya case kan. So masa keluar daripada Dewan, saya pun nak pergi kereta, tapi saya pun tertik. Saya kata, aku nak sembahyang asar dulu lah. Right? So saya pun solat asar. Dan tuan-tuan, macam biasalah selepas solat asar, saya tak, selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya dah tak doa dah. Saya terus keluar. Sebab kalau saya doa nanti, ada orang-orang macam menunggu kan. Saya terus keluar dan masa saya terus keluar, saya pun pakai kasut dan terus nak pergi kereta. Dengan harapan tak ada orang berjumpa dan tak ada orang tegur saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ku ingatkan, ku sangkakan panas sampai ke petang lah. Rupanya hujan di tengah hari. Jadi apa berlaku? Masa saya ikat kasut dan pakai kasut dan kemudian nak bergerak ke kereta, nak balik dah ni. Ada orang tegur. Assalamualaikum Tuan Rizal, apa khabar? So saya pun kata, Waalaikumsalam Puan, Alhamdulillah sihat. Dalam hati ni, ya Allah ya Tuhanku, kau janganlah ungkit pasal pagi tadi, ya Allah. Janganlah dia ingat pasal pagi tadi. Macam tu kan. So dia pun perkenalkan diri dia kata, Tuan Rizal, saya Puan sekian-sekian, dia kata. Saya buat bisnes sekian-sekian. Saya, thank you so much lah Tuan Rizal. Tuan punya energy tadi semasa Tuan mengajarkan majlis tadi sangat awesome lah Tuan. Boleh ambil gambar tak? So saya pun kata, boleh Puan. Tapi dalam hati kan, ya Allah ya Tuhan. Macam tu kan. So dia pun ambil gambar. Dulu-dulu kan tak ada selfie. Betul? Dulu-dulu tak ada selfie. So lepas ambil gambar, terima kasih Puan. Saya pun nak bergerak balik lah. Ada a group of people pula, tuan-tuan dan puan. Masa tu lelaki lah dalam 10-11 orang. Dia pun datang. Assalamualaikum Tuan Rizal, apa khabar? So saya pun kata, Waalaikumsalam Tuhan, Alhamdulillah sihat. Dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, kau tabahkanlah hatiku ya Allah. Janganlah diorang bangkit kan semula pasal pagi tadi ya Allah. Masa tu kan. Dan kemudian group of people ni dia pun perkenalkan nama dia. Tuan, apa khabar? Nama saya sekian-sekian. Dia kata, dia lelaki lah. So saya nak perkenalkan Tuan, kami daripada grup MLM. Dia grup MLM lah. So kami buat bisnes sekian-sekian. So dia perkenalkan, ni team leader saya, ni team leader saya, ni team leader saya. Selepas dia perkenalkan, dia kata, Tuan, saya sukalah Tuan punya energy. Boleh tak kita ambil gambar? So saya pun kata, boleh Tuan. Kami pun ambil gambar lah. Dan again, dalam hati kan, kata macam, ya Allah ya Tuhan, kau jangan hanya pasal pagi tadi. Jangan.
So, tuan-tuan dan puan, petang tu bukan seorang, bukan 2 orang, bukan 10 orang, tapi ramai gila yang ambil gambar dengan saya petang tu. Dan tak ada seorang pun yang ungkit balik peristiwa pagi tadi. So, apa pengajarannya tuan-tuan dan puan? Pengajarannya adalah kadang-kadang apa yang kita fikir, orang lain tak fikir pun. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan dan puan, apa pengajaran daripada kisah MC dengan Datuk Seri ni? Kadang-kadang apa yang kita fikir, orang lain tak fikir pun. Kadang-kadang kita yang rasa macam, nanti orang kutuk. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti salah. Ya Allah, aku nervous, nanti orang nampak aku nervous. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, apa yang kita fikir, orang lain tak fikir pun. Alright? So, saya nak tanya dengan anda, berapa ramai yang belajar sesuatu daripada kisah tadi?